Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan sehat dan ceria. Baiklah, hari ini kita akan sambung pembelajaran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Kita akan sambung pembelajaran untuk unit yang ke-6 iaitu Reka Bentuk Pengatur Caraan. Dalam video sebelum ini kita telah pelajari tentang tajuk asas pengatur caraan. Untuk hari ini kita akan sambung dengan tajuk yang seterusnya iaitu algoritma, pseudocode dan carta alir. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 80 sehingga 82. Mari kita teruskan. Sebelum kita teruskan, apa kata kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran untuk tajuk kita pada hari ini. Untuk standard kandungan iaitu 6.1 asas pengatur caraan. Manakala standard pembelajaran pula, kita ada dua standard pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, 6.1.2 mengenal pasti algoritma iaitu pseudocode dan carta alir. Yang kedua, 6.1.3 menulis pseudocode dan melukis carta alir struktur kawalan jujukan dalam situasi ringkas. Sekarang, kita lihat pula apakah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan pada hari ini. Untuk objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menerangkan algoritma iaitu pseudocode dan carta alir dan menguraikan satu masalah menggunakan pseudocode dan carta alir. Manakala untuk kriteria kejayaan pula, murid berjaya menulis pseudocode dan melukis carta alir struktur kawalan jujukan dalam situasi yang ringkas. Baiklah, kita akan mulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu mengenal algoritma, pseudocode dan carta alir. Untuk pengetahuan semua murid-murid, dalam pengaturcaraan kita perlu memahami algoritma, pseudocode dan carta alir ini. Selepas ini, cikgu akan terangkan maksud setiap perkataan ini supaya kamu lebih mudah untuk faham. Mari kita teruskan. Kita lihat algoritma terlebih dahulu. Apakah maksud algoritma? Algoritma ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugasan. Tiada format pernyataan ditetapkan tetapi mestilah boleh dipahami. Algoritma boleh dijelaskan dalam dua bentuk penulisan iaitu pseudocode atau carta alir. Mari kita lihat contoh algoritma. Yang mana situasinya adalah untuk menyediakan TO. Mula-mula, masukkan air ke dalam cerek elektrik dan panaskan air sehingga mendidih. Kemudian, tuangkan air panas tadi ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh dan masukkan gula. Kacau gula sehingga larut, tuangkan TO ke dalam cawan dan hidangkan. Boleh faham murid-murid? Maksudnya di sini kita tuliskan setiap langkah dari mula sehingga siap sesuatu tugasan. Daripada algoritma tadi, kita boleh tuliskan atau terjemahkan ke dalam bentuk pseudocode. Apakah pula pseudocode ini? Pseudocode ialah satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. Kita lihat contoh pseudocode. Mula, masukkan air ke dalam cerek elektrik, panaskan air sehingga mendidih, tuangkan air panas ke dalam teko, masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan sehingga air bertukar warna perang kekuningan, keluarkan uncang teh, masukkan gula, kacau gula sehingga larut, tuangkan TO ke dalam cawan,
tamat. Kalau kita dapat perhatikan, pseudocode ini lebih memudahkan kita untuk faham setiap langkah melaksanakan tugasan. Perhatikan cara menulis pseudocode. Dalam setiap langkah terdapat satu sahaja tindakan atau lebih mudah kata kerja. Dan setiap tindakan itu ditulis menggunakan huruf besar dan dihitamkan. Boleh faham murid-murid? Kita lihat paparan yang seterusnya. Satu lagi cara ialah algoritma kita boleh terjemahkan dalam bentuk carta alir. Carta alir ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Simbol dalam carta alir dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Kita lihat pada contoh, langkah yang sama juga seperti pseudocode tadi, cuma sekarang kita tuliskan setiap langkah dalam bentuk grafik, iaitu menggunakan simbol geometri yang sesuai. Setiap simbol mempunyai fungsi yang tertentu. Lihat pada jadual yang ditunjukkan, simbol untuk mula dan tamat adalah sama. Kamu boleh lihat pada jadual. Bentuk segi empat tepat ialah proses ataupun aktiviti yang dilaksanakan. Manakala bentuk segi empat selari pula menunjukkan input atau output sesuatu proses. Anak panah pula menunjukkan aliran aktiviti. Anak panah ini penting ya dan perlu dilukiskan untuk menghubungkan setiap simbol. Kita teruskan dengan aktiviti yang kedua pula, iaitu menulis pseudocode dan carta alir berdasarkan situasi. Dalam pengaturcaraan, terdapat beberapa jenis kawalan aliran iaitu jujukan, pilihan dan ulangan. Namun untuk tahun 4 ini, hanya jenis kawalan aliran jujukan sahaja yang kita akan pelajari. Aliran jujukan yang lain akan diterangkan untuk peringkat yang seterusnya. Dalam jujukan, semua dilaksanakan mengikut langkah demi langkah. Kita lihat situasi yang diberikan. Alif bangun pada pukul 5.30 pagi. Dia membersihkan dirinya dengan mandi dan menggosok gigi. Selepas itu, dia memakai baju sekolah dan menunaikan solat subuh secara berjemaah. Selepas bersarapan bersama-sama dengan keluarganya, dia ke sekolah dengan menaiki basikal pada pukul 7 pagi. Daripada situasi ini, kita akan cuba untuk menulis pseudocode dan carta alir. Kita lihat pseudocode terlebih dahulu. Dalam menulis pseudocode, setiap langkah mempunyai tidak lebih daripada satu tindakan. Kita lihat semula situasi yang diberikan tadi. Daripada situasi ini, kita akan tuliskan ke dalam bentuk pseudocode. Pseudocode yang cikgu dapat berikan di sini, mula, bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, sarapan bersama-sama dengan keluarga, pergi ke sekolah dengan basikal, tamat. Lebih mudah bukan? Setiap langkah ditulis dengan lebih ringkas. Sekarang, kita lihat pula jika situasi tadi kita terjemahkan dalam bentuk carta alir. Perlu diingat, pemilihan simbol perlulah betul. Kita lihat contoh carta alir untuk situasi tadi. Langkah yang sama juga seperti pseudocode tadi, cuma kali ini kita tuliskan dalam bentuk simbol. Dan jangan lupa untuk lukiskan anak panah untuk menghubungkan setiap simbol. Boleh faham murid-murid? Nampaknya setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang cikgu harapkan agar semua murid-murid boleh faham tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Oleh itu, sekian dan terima kasih daripada cikgu atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang seterusnya. Bye-bye.